daripada dia. Dia kata, kenapa kamu salam cium tangan aku? Maka dia menjawab, beginilah pula kami diajar tentang adab menghormati salasilah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya adik-adik kalau jumpa guru kan, salam cium tangan. Jumpa mak ayah pun salam cium tangan. Jumpa orang yang lebih tua, bapa saudara, ibu saudara kita, salam cium tangan. Kan? Dan kemudian kita harus mengamalkan ilmu dengan menerapkan akhlak sama ada terhadap diri maupun orang lain, termasuk guru seterakan seperjuangan seperti saya sebut tadilah. Antara adab yang perlu diambil kira dalam proses menuntut ilmu adalah mengikhlaskan niat. Itu sebab saya tanya niat tadi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan menumpukan ketaatan hanya kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus dan benar. Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Maka orang yang menuntut ilmu bukan kerana Allah termasuk dalam kalangan orang yang tidak akan dapat mencium bau syurga, sebab tak meletakkan niat yang betul belajar kerana Allah. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ia lakukan untuk mencari keredaan Allah, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan duniawi, maka dia tidak akan mendapat menghidu haruman syurga pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita belajar hadis 40, ada 4 golongan manusia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapakah dia? 4 golongan menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Siapakah dia? Pertama, menuntut ilmu kerana nak melawan, nak berlawan, nak tunjuk siapa lagi pandai. Dilaknat oleh Allah. Menuntut ilmu nak tunjuk siapa lagi pandai. Faham Pertama, nanti kau tengoklah, aku habis belajar, kau tengok aku ke dia lagi pandai. Contoh. Kedua, menuntut ilmu kerana ingin orang mendongak kepadanya. Kedua, maksud mendongak apa? Biar orang hormat dekat dia. Mendongak macam tu dekat dia. Dia nakkan penghormatan. Ini dilaknat oleh Allah. Ketiga, orang yang menuntut ilmu kerana ingin mengejar keuntungan dunia. Maknanya nakkan harta dunia, nakkan kedudukan dan sebagainya. Orang ini dilaknat oleh Allah. Itu sebab ibu-ibu, ayah-ayah, hati-hati. Kadang-kadang kita cakap dengan anak kita, belajar rajin-rajin baru boleh kaya. Contoh, jangan cakap macam tu. Belajar rajin-rajin barulah nanti gaji tinggi boleh bagi mak sikit. Contoh. Belajar rajin-rajin barulah nanti ada pangkat tinggi. Jangan. Belajar kerana Allah. Tentang pangkat tu kemudian rezeki Allah bagi. Dan yang keempat, yang paling teruk, orang yang menuntut ilmu kerana nak berlawan sesama orang yang bodoh. Maksudnya apa? Nak lawan dalam grup WhatsApp siapa lagi pandai. Nak tunjuk, oh saya ada terbaca tadi, kalau tak silap saya dulu saya ada belajar, wahal baru ambil kat Google. Saya ada belajar dah dulu. Bukan ke yang ni tak boleh, yang ni macam ni, ni macam ni, ni macam ni. Sedangkan semuanya copy paste saja. Jadi menuntut ilmu semata-mata nak berlawan dengan orang bukan orang pandai pun. Yang pertama tadi dengan orang pandai pun dilaknat oleh Allah. Jadi hati-hati. Selain itu, akhlak dan adab yang adik-adik kena ada untuk berjaya dalam peperiksaan UPKK ini, rajin berdoa kepada Allah. Rajin berdoa, ya Allah berikanlah aku 8A ya Allah. Bukan itu je, tapi sebut, ya Allah berikanlah aku kejayaan yang sebaik mungkin, dan pastikanlah ya Allah mudah-mudahan kau berikanlah pada kami ilmu yang memberi manfaat. Itu penting. Jangan lupa. Jangan lupa minta letakkan manfaat. Okey? Kemudian setiap penuntut ilmu memohon pertolongan daripada Allah supaya Allah memberikan kemudahan supaya kita mudah menerima ilmu. Sebab hanya Allah Ta'ala sahajalah yang boleh bantu kita.
Kalau tidak tu belajar-belajar tak faham, belajar-belajar tak faham, sama ambil buku dah tuang-tuang dah kat kepala, tak mau juga lagi. Siap rendam dah buku dalam air, minum air tu tak mau juga lagi. Sampai ke rendam laptop dengan komputer sebab dia belajar kat komputer. Akhirnya kena current pula dah. Jadi apa yang kena ada? Doa, minta Allah mudahkan terang hati kita supaya kita mudah menerima ilmu. Kemudian Nabi SAW menganjurkan kita selalu memohon ilmu bermanfaat pada Allah dan berlindung kepadanya daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Sebab ada juga ilmu yang kita belajar, ilmu yang tak memberi manfaat, ilmu yang memudaratkan. Contohnya ilmu sihir, ilmu hitam dan pelbagai ideologi barat yang menyimpang seperti liberalism dan juga hedonism, budaya berhibur, budaya terlalu terbuka dan sebagainya. Ilmu perlu didalami secara bersungguh-sungguh dan sentiasa dahagakannya. Kata Sayyidina Ali, ilmu makin kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Berbanding dengan harta, makin kita belanjakan, makin kehabisan. Ilmu dengan harta sangat berbeza. Harta sikit ke banyak, kita kena jaga harta. Tapi ilmu, lebih banyak ilmu kita, insya-Allah ilmu akan jaga kita. Rasulullah SAW bersabda bermaksud, dua orang yang tamak yang tidak pernah kenyang, iaitu orang yang tamak terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang tamak terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi biarlah ilmu, kan? Tak pernah kenyang dengan ilmu, maka belajar. Sampaikan Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali menuntut ilmu, mengabdikan dirinya dengan ilmu tanpa dia sempat berkahwin dalam hidup dia. Macam itulah, kan? Penuntut ilmu mesti jauhkan diri. Ingat adik-adik, penuntut ilmu adab dan akhlaknya perlu jauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Jangan terbabit dengan dosa. Jangan lawan cakap guru, jangan lawan cakap ibu bapa kalau adik-adik nak berjaya. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka ulama menggalakkan pencarian ilmu disertai dengan adab, kerana dibimbangi lahirnya manusia berilmu tetapi tidak beradab. Ada seorang anak murid Imam Malik. Anak murid Imam Malik ni yang paling senior, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. 20 tahun belajar ilmu dengan Imam Malik, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Nak tunjukkan pentingnya adab dipelajari. Okey? Ni faham ke tak faham ni? Mengangur. Faham ya? Okey. Dia lain macam ni, ceramah macam tak tahulah nak kata pungutan suara ke pun tak tahu. Kan? Tapi insya-Allah adab ni paling mustahak kita nak kena jaga, sebab nilai-nilai adab ni. Kalau kita tengok Imam Syafi'i nak belajar pun cukup jaga nilai adab ni. Pernah satu ketika Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, dia ambil air liur dia. Dia ambil air liur dia tulis kat tapak tangan. Imam Malik tegur, "Kamu buat apa tu? Kamu main-main ke?" Tentu kan. Dulu dah kena tegur, sebab nak tunjuk adab tu mustahak. Rupanya Imam Syafi'i pada ketika itu bukan main-main. Dia kata, "Demi Allah, aku ini miskin, aku tak mampu nak beli pena dan kertas, maka nota apa yang kau ajari aku catat dengan menggunakan air liur aku di tapak tangan aku." Macam itulah sekali Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni rumah dia bersepah. Ada sekali tu bilik dia bersepah. Ibu, mak kepada Imam Syafi'i bising. Mak kan bising, "Apa ni bersepah-sepah ni, daun-daun kering ni semua ni kenapa? Pelepah-pelepah tamar semua ada, kenapa?" Untuk pengetahuan semua, Imam Syafi'i mencatat nota-notanya pada daun-daun kering dan juga pelepah-pelepah daun, pelepah-pelepah tamar.
itu dekat situ tempat dia tu, sebab dia tak ada buku nak catat. Maka pada ketika itu sebabkan ibunya, kamu kemas bilik ini. Bila suruh kemas, dalam tempoh sehari tu Imam Syafi'i hafal semua benda-benda sebelum buang. Itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' yang disusun oleh Imam Malik, yang mana himpunan lebih 3,000 hadis, tebalnya 5 ke 7 kali Quran, yang mana Imam Syafi'i menghafalnya dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Imam Syafi'i pada bulan Ramadan dia khatam Quran berapa kali? Imam Syafi'i khatam Quran pada bulan Ramadan berapa kali? Dia khatam Quran sebanyak sekurang-kurangnya 3 kali sehari pada bulan Ramadan. Sehari tau, bukan sebulan. 3 kali sehari khatam Quran. Itulah Imam Syafi'i. Dan salah satu ciri Imam Syafi'i, dia jaga adab dengan gurunya. Ya. Kita tengok Imam Malik bila sampai ke bumi Madinah. Apa Imam Malik buat di bumi Madinah? Apa Imam Malik buat? Imam Malik menanggalkan kasutnya, capalnya, sepatunya. Dia buka, dia pegang. Dia berjalan berkaki ayam kerana adab, dia menghormati. Katanya Nabi dikebumikan di bumi Madinah ini. Macam tu sekali. Kan? Hilangnya adab dalam kehidupan manusia, maka hilang juga rahmat daripada Allah dan perasaan kasih sayang dalam kalangan manusia. Ini menyebabkan sering berlakunya permusuhan, akibat hilangnya akhlak, dan paling menyedihkan bila tiba waktu hampir dengan kematian, orang yang kasar dan tidak beradab akan direntap nyawa pada saat menggigil tubuh badan. Manusia, kita kena ingat ni satu fakta ni. Manusia yang beradab akan dipanggil kembali menghadap Allah, maknanya kematian, dengan perasaan lemah lembut oleh malaikat yang mencabut nyawanya. Bagaimanapun, dalam situasi yang baik itu pun Rasulullah SAW sering berdoa agar Allah memberi pertolongan ketika berhadapan dengan kematian. Ini membuktikan hidup di dunia amat berkaitan dengan kematian, kerana apabila menjalani kehidupan seolah-olah sedang melakar wajah ketika kembali menghadapnya. Allah menciptakan Rasulullah SAW memiliki adab yang paling agung, hingga tidak ada akhlak yang lebih baik di kalangan makhluk berbanding baginda. Beradab atas dunia, nyawa dicabut pun dalam keadaan yang beradab. Hidup tanpa beradab mengundang bahaya kepada manusia bila berseorangan di alam barzakh, akan meruntun-runtun dan mengelupa kesakitan dengan balasan azab seksa oleh malaikat. Bagaimana mungkin akan dilayani dengan baik dan sopan, sedangkan suatu hidup dahulu mereka sendiri tidak berakhlak dan juga tidak beradab. Maka didiklah keluarga kita, didiklah anak-anak kita, didiklah anak-anak kita ini supaya menjadi golongan yang beradab, dan bukan hanya berilmu, tapi disertai dengan nilai-nilai adab. Dan walaupun ia seolah-olah kecil pada pandangan sesetengah pihak, percayalah, adab dan akhlak ketika makan serta minum, membasuh tangan sebelum selepas menjamah hidangan, itu juga sebenarnya salah satu bentuk adab yang kita didik. Nampak basic tapi mustahak. Rasulullah SAW bersabda, keberkatan daripada makanan itu berwuduk sebelumnya dan berwuduk selepas makan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Bacalah bismillah juga merupakan satu adab juga. Dan begitu juga tidak pernah mencaci makanan, itu sifat Nabi, juga merupakan satu adab juga. Dan begitu juga baginda akan makan sekiranya menyukainya, hanya meninggalkannya anda tidak selesa dengan makanan itu tanpa berkata apa-apa yang buruk terhadap makanan berkenaan. Makanlah dengan tangan kanan dan mula menjamah hidangan yang berada paling hadapan. Elakkan bersandar ketika makan, kerana ia akan memudaratkan kesihatan.
Disunatkan juga bercakap ketika menjamah makanan, seperti hadis diriwayatkan Jabir menceritakan keadaan Rasulullah SAW sedang makan. Dia bertanya, lauk pauk, ada lagikah lauk-lauk lain? Isteri baginda menjawab, sudah tiada lagi lauk disimpan kecuali cuka. Dan baginda meminta agar dibawa cuka itu dan bersabda, sebaik-baik lauk pauk ialah cuka. Maknanya Nabi bercakap yang baik-baik. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah SAW menggalakkan percakapan waktu makan, tidak mendiamkan diri. Oleh itu kita tidak sewajarnya leka dengan telefon waktu makan, leka dengan buat benda-benda lain, main game pada waktu makan. Tapi kita boleh berbual, bercakap yang baik-baik. Nah, tapi orang Melayu lain pula, waktu makan yang bercakap begitu kan. Sebenarnya boleh bercakap, berbual, tapi yang baik-baik. Tak lah berbual sampai kita letak meja, sampai baling-baling makanan. Tak. Maknanya makan tu berbual, tanya apa khabar, okey, sihat sekarang, macam mana peksa, okey, you PKK boleh jawab, langsung tak selera makan sebab tak boleh jawab. Contoh kan. Jadi malah disunatkan juga mendoakan perkara yang baik-baik pada mereka yang menghidangkan makanan, bukan hanya sekadar ucapan terima kasih sahaja. Sudah berbuka di tempat kamu orang yang berpuasa, dan sudah makan makanan di kalangan kamu orang yang soleh. Semoga malaikat merahmati kami semua. Selain daripada itu, adab kita ketika makan adalah jangan sekali-kali makan kecuali dimulakan orang yang lebih tua. Anak seharusnya memastikan ibu bapa duduk dan makan terlebih dahulu. Itu adab. Ini bagi mengelakkan anak tidak menjadi orang yang tidak mengendahkan ibu bapa kerana kesibukan apabila sejak kecil lagi, dan tidak dilatih mengutamakan kedua ibu bapa sewaktu makan. Ini contoh, ni bab makanlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, maka di saat ini kita melihat dalam menuntut ilmu, adab ini penting. Bila Imam Malik kata biar tak ada ilmu tapi jangan tak ada adab, bukanlah maksudnya kita tak payah belajar. Ilmu kena ada, mesti selari dengan adab. Jangan belajar saja tapi ilmu yang ada tidak sekali menggambarkan adab yang ada pada dirinya. Macam mana dia macam tu perangai dia, tapi dia pandai, ilmu dia tinggi kan? Jadi kalau boleh kita nak biarlah adanya shield, adanya perisai pada anak-anak kita, iaitu adab dan akhlak. Adab dan akhlak ni akan bawa anak kita pergi lebih jauh lagi, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Yang paling penting sekali adalah penerapan nilai-nilai adab dan akhlak ini jangan kita kesampingkan. Jangan kita pandang dia tidak penting. Dengan menghantar anak kita, meletakkan anak kita belajar untuk UPKK ini adalah satu asas kita nak bagi dekat anak. Mudah-mudahan ada yang meresap dalam diri dia supaya nilai-nilai agama ni tidak lari daripada anak kita. Mungkin kita kena bayar certain amount belajar, RM250 sebulan. Mungkin kita belajar kat sekolah agama, anak-anak ni sekolah agama, mungkin sebulan kena bayar RM500, RM700 sebulan. Kadang cakap mahalnya, kenapa lah mahal sangat? Percaya cakap saya, tak ada apa-apa kalau nak bandingkan kalau kita niatkan kerana Allah. Keluar duit tu kerana Allah, lillahi ta'ala. Biar anak kita belajar agama, lillahi ta'ala contohnya. Sebab satu hari nanti kalau anak kita rosak akhlak, anak kita terbabit dengan gejala-gejala yang tidak sihat, percaya cakap saya, bayar RM10,000 sebulan pun belum tentu dapat selesaikan masalah akhlak dan adab mereka. Percaya cakap saya. Jadi saya doakan kepada adik-adik yang bakal mengambil peperiksaan, menduduki peperiksaan ini akan mencapai keputusan yang cemerlang. Saya doakan adik-adik dibukakan hati, diterangkan hati dalam menjawab soalan dengan baik dan lancar. Saya doakan adik-adik semua diberikan kemudahan menjawab periksa dengan begitu tenang. Dan saya doakan adik-adik dijauhkan daripada segala kecuaian dan kesilapan ketika menjawab soalan. Dan saya doakan ibu bapa dapat tidur dengan lena walaupun anaknya menjawab periksa. Ini anak yang periksa mak ayah tak boleh tidur, anak tu elok je tidur. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembang kalah menjadi intan. Mudah-mudah membawa galah dan menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kolek balik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut, jasa baik pihak hati murni hari ini menjemput rasa nak tunduk. Itu saja daripada saya.